forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu PAS Nafi Mahathir calon PND Kemaman. Saya baca detail sedikit. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar berkata tidak ada perbincangan setakat ini dan dia hanya mendengar spekulasi berkenaan di media sosial. Beliau berkata demikian selepas PAS tak raya keputusan mahkamah, maka pihak kiri akan diadakan di Kemaman. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Sebagaimana yang saya ramalkan semalam, kalau saya melihat perjalanan saya semalam, sebagaimana yang saya ramalkan bahawa PAS tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kemaman. Susah Agung Datuk Seri Tauhidin Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Anselm Charles Fernandes, mengesahkan terdapat unsur rasuah bagi pilihan raya Parlimen berkenaan. Tapi dia tidak menamakan mana-mana pihak. Jelasnya, parti itu juga bersedia dengan sebarang kemungkinan, termasuklah pilihan raya kecil yang bakal diadakan dalam waktu yang terdekat, katanya. Jadi sebelum itu, PAS menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya berikutan daripada keputusan tersebut. Jadi selalunya, saudara, apabila mahkamah sudah memutuskan kursi Parlimen itu tak sah dan seperti kosong, dan Suruhanjaya Mahkamah akan menghantar kepada Parlimen pemberitahuan itu. Dari Parlimen pula, saudara, Speaker Dewan Rakyat akan memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa berlaku kekosongan di Parlimen Kemaman, maka perlu diadakan pilihan raya kecil. Itu gambaran keadaan yang berlaku. Jadi masanya saya ingat dalam tempoh 2-3 minggu mendatang inilah, saudara. Itu keadaannya. Dan saya dipahamkan juga, saudara, bahawa setakat ini PAS Terengganu, menurut kenyataan yang membawa Menteri Besarnya Sri Ahmad Samsuri, kerana pihak PAS masih belum memutuskan calon untuk bertanding pada pilihan raya kecil Kemaman. Ini susulan apabila pihak PAS tidak mengemukakan rayuan. Jadi saat ini, selaku Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan pihaknya juga bersedia untuk menghadapi pilihan raya kecil. Saudara. Dan sebab itu semalam saya dah katakan, seandainya PAS benar-benar ikhlas terhadap mahukan Tun Dr. Mahathir sebagai mursidul penasihati atau penasihat pada 4 buah negeri, iaitu negeri Kelantan, negeri Terengganu, Kedah dan Perlis, yang dikuasai oleh PAS, dan mereka telah pun bersetuju melantik Dr. Mahathir sebagai penasihat. Saya kata sewajarnya lah maka Dr. Mahathir bertanding di kawasan Parlimen kali ini. Sebab itu perlu diperjelaskan, perlu dipertontonkan apakah benar-benar ikhlas dalam ukhuwah persahabatannya dengan Dr. Mahathir. Walaupun beliau bukan daripada parti PAS. Semalam juga saya dah katakan bahawa Dr. Mahathir satu ketika dulu pernah, jangan lupa, saudara, waktu beliau tersingkir daripada UMNO, waktu pimpinan UMNO yang dipimpin oleh Yang Mulia Almarhum Tengku Abdul Rahman memecat beliau sebagai ahli UMNO, Dr. Mahathir pernah berucap naik pentas PAS. Jadi apakah tidak boleh PAS Terengganu kali ini memberi ruang pada Dr. Mahathir untuk bertanding? Bagi saya, dari pandangan, saudara, tapi terpulanglah. Kerana saya rasa setiap persahabatan itu perlu diterjemahkan. Jangan pula bersandarkan nak lantik penasihat, sekarang ada kekosongan. Apa salahnya? Kalau bukan Dr. Mahathir, artinya mereka juga tidak yakin Dr. Mahathir mampu untuk menggapai undi daripada para pengundi. Mungkin Saudara Tan Mimi, dia kata sebab orang Kemaman akan pilih parti yang rasuah juga. Tak tahulah saya. Itu jangan kita tuduh, saudara. Bagi saya, jangan. Sebaik mungkin, Saudara Tan Mimi, teman-teman, kita harus berlapang dada. Apa yang berlaku, kita terimalah, saudara. Jangan kita jadikan itu sebagai tuduhan. Kita tak punya bukti. Yang punya bukti hanya mahkamah, pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kita tak ada bukti, jangan kita tuduh. Kita dengar bahawa berlaku kepincangan dalam pilihan raya yang lepas kursi Parlimen Kemaman. Ini kali kedua. Kali pertama di Kuala Terengganu, saudara. Tapi di Kuala Terengganu,
walaupun alasannya bahawa kononnya ada berlaku kecurangan dalam pemilihan undi dan sebagainya yang boleh disifatkan sebagai rasuah politik, tapi PAS masih menurunkan calon yang sama. Apakah di Kemaman pula ini kali kedua akan menurunkan calon yang sama? Saudara, jangan lupa. Ini keadaannya. Kalau dia tak turun yang sama, saya bagi cadangan. Kalau nak dengar, tak nak dengar, sudahlah. Saudara, kita ni, saya rasa sebagai orang yang melihat perkembangan mutakhir PAS, dia sewajarnya dia bagilah Dr. Mahathir bertanding di Kemaman pula. Sebab PAS dia boleh terima ahli-ahli dia bertanding di mana-mana. Dia berbeza dengan UMNO. UMNO ni susah, saudara. Nak mengantar orang bertanding di mana-mana kawasan sebab di situ ada ketua bahagian, jawatankuasa bahagian, ketua pemuda, ketua wanita. Kalau tak ambil orang daripada luar ataupun calon dipanggil sebagai calon parachut, akan berlaku pemberontakan. Tapi PAS biasa, saudara. Dulu pun kalau dilihat dari sejarahnya, almarhum Datuk On, waktu beliau menubuhkan Parti Negara pun dia bertanding di Terengganu. Ramai juga yang bertanding di Terengganu, apa ada masalah. Dr. Mahathir pun pernah naik pentas PAS dan sekarang dianggap sebagai penasihat. Jadi PAS perlu menterjemahkan keikhlasan mereka. Dah terima Dr. Mahathir sebagai penasihat, bagilah dia bertanding pula. Apa salahnya? Melainkan mereka tidak yakin bahawa mereka akan menang. Bagi saya merasakan itu keadaannya, saudara. Setiap keikhlasan itu perlu dipancarkan melalui perbuatan. Dan ada juga kawan-kawan menghubungi saya tadi. Dia kata bagaimana kalau Tan Sri Muhyiddin tak setuju. Kalau Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional tidak bersetuju, itu menandakan bakal berlaku perpecahan. Sebab ini kursi itu mutlak pada PAS, biarlah PAS memutuskan. Macam kami lah, kita dalam UMNO. Bila kawasan itu dimenangi oleh Parti Amanah, berlaku kekosongan, biarlah ahli Amanah saja yang bertanding. Begitu juga sekarang di Pelangai. Dulu kawasan itu dimenangi oleh calon Barisan Nasional, maka diturunkanlah calon Barisan Nasional. Semua bersepakat menyokong. Saya dengar sendiri Datuk Mat Sabu sendiri mengatakan kali ini dia nak pastikan semua undi-undi daripada Pakatan Harapan diberi kepada calon Barisan Nasional di Pelangai. Sekejap lagi saya akan ulas tentang apa berlaku di Pelangai, saudara. Tetapi dalam keadaan begini, sewajarnya PAS yang memutuskan, bukan Tan Sri Muhyiddin. Benar, Tan Sri Muhyiddin adalah selaku pengurusi Perikatan Nasional. Yang lain saya wallahu alam bisawab, saya tak nak jelas lah, saudara. Tapi kalau itu berlaku, jadi Tan Sri Muhyiddin kena tunduk jugalah kehendak PAS. Beliau pun banyak bergantung kepada PAS. Tak ada PAS, rasanya wuyuk parti PBM nanti, saudara. Ini sebab mereka melaungkan tentang proklamasi Melayu. Inilah masanya, buatlah. Wujudkan proklamasi Melayu di Kemaman. Kalau tidak, saudara, sekadar sembang kari lah, saudara. Itu yang saya dapat. Kawan-kawan menghubungi saya apabila saya melontarkan pandangan saya semalam. Ada yang bersetuju, ada yang persoalkan dan sebagainya. Dia kata, kenapa saya terfikir untuk menamakan Dr. Mahathir? Saya namakan kerana dia telah pun dilantik oleh 4 negeri yang dikuasai oleh PAS sebagai penasihat. Bagaimana dengan UMNO? UMNO Barisan Nasional kali ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, kami akan bertanding di PRK, pilihan kecil di Kemaman, sebagai underdog. Menang kalah soal lain. Kerana kursi itu dulu ditandingi oleh Datuk Seri Mohamed Said. Dan saya harap kali ini mungkin ada calon muka baru yang lebih berkaliber. Barulah seronok, saudara. Sebab Datuk Seri Mohamed Said dah dia tewas. Bukan kali pertama, dah kali kedua. Takkan nak melakukan hat-trick untuk bertanding kali ketiga pula. Saudara. Dan memang banyak orang mengatakan bahawa kali ini di Terengganu PAS memanglah telah mengungguli kerajaan Terengganu sampai 32-0. Tapi saya mengatakan bahawa gelombang tidak semestinya berterusan, ada waktunya ia akan terhenti. Jadi janganlah merasakan bahawa Terengganu boleh menang besar dan sebagainya. Dan saya juga melihat, saudara, mungkin saudara, ini mungkin telahan saya, bahawa pihak PAS tidak mahu mencabar keputusan mahkamah kerana mereka berkeyakinan calon mereka akan kalah di pilihan raya kecil Pelangai. Jadi mereka bimbang kemenangan UMNO Barisan Nasional di Pelangai akan memperlihatkan kebangkitan UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan yang mampu untuk
memperkukuhkan lagi kedudukan dalam arena politik tanah air. Jadi sebab itu mereka merasakan terbaiknya jangan kita cabar ni apa yang keputusan mahkamah dan kita teruskan pilihan raya di Kemaman, kerana yakin kalau Kemaman ni kita boleh kembalikan balik keyakinan rakyat bahawa rakyat masih lagi bersama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional. Itu bacaan saya, saudara. Sebab itu mungkin pihak PAS mengambil keputusan tidak mencabar ataupun membuat rayuan untuk memohon supaya keputusan tersebut diperbetulkan balik ke dan sebagainya lah. Itu gambaran yang saya dapat. Saya tak mau layan kalau bagi saya lah saudara, soalnya apa yang berlaku pun janganlah, kalau anda tak suka pada UMNO jangan maki Amon UMNO. Kerana nak doa ke UMNO nak lingkup lah. Apa perasaan anda kalau anda penyokong PAS? Saya mengatakan PAS bakal melingkup di Pelangai, tentulah nak marah juga kan. Ataupun kalau anda penyokong Parti Bersatu, Bersatu huyup habis, tiada pengaruh lagi, Bersatu akan bungkus, tentu anda marah. Jadi sebab itu jangan kata parti orang, sebab orang lain pun tak begitu juga. Jadi sebab itu saya tenang-tenangkan fikiran, relax. Bila nak bercakap soal politik kita kena ada kematangan. Jangan tuduh parti itu nak lingkup lah, parti itu ini, parti ini, tak payah. Masing-masing ada dia punya ideologi, masing-masing ada dia punya perjuangan. Jadi sebab bagi saya cuma bagi pandangan, supaya kalau PAS benar-benar ikhlas dengan Dr. Mahathir, biarkan dia bertanding di Parlimen Kemaman. Tak lebih daripada itu. Bukan saya kata tak boleh menang ke dan sebagainya, tidak. Saudara. Dan saudara, saya bersetuju dengan pandangan saudara Wan Hizam. Dia kata kalau boleh, biarlah calon-calon yang akan diturunkan oleh UMNO muka baru. Sebab kadang-kadang penting saudara, wajah-wajah baru yang lebih meyakinkan. Sekarang ni menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata kita faham bahawa calon yang kita turunkan dulu mendapat undi lebih kurang dalam 37,000. Sementara PAS dapat undi besar itu 65,000, tapi belum pasti 65,000 itu kekal kalau melihat pada perkembangan mutakhir. Apa yang terjadi lepas satu terbongkar tentang adanya elemen-elemen yang tidak sepatutnya dilakukan, macam elemen rasuah, saudara, atau kegagalan pihak parti tersebut menangani impian dan harapan rakyat. Macam mana mereka mengatakan selama hari ini, kalau dengan UMNO Barisan Nasional, Melayu terancam, Islam terancam. Tapi sekarang ni sudah timbul bukti yang bukannya kita korek, saudara. Bukan UMNO pergi cari bahan, tidak. Terserah apabila dengan megahnya pimpinan PAS bergambar dengan pemilik yang diberi kesempatan mengusahakan ladang musangking di Kelantan, saya. Jadi benda ini dapat dilihat oleh rakyat. Apakah patut kita mengatakan bahawa Melayu terancam? Sedangkan mereka yang mentadbir Kelantan, Parti PAS, memberi kepada bukan Melayu. Tanah begitu luas. Inilah saya katakan, nenek moyang kaya raya tergadai seluruh harta benda akibat sengketa sesama kita. Bumi dipijak milik orang. Itu gambarannya saya. Saudara Angah Hastin, dia kata dia begitu juga dengan markup tender 15 juta kepada 80 juta. Pun cerita ni akan bertambah lagi. Satu demi satu kepincangan ini akan terdedah. Tapi kita tak boleh membuat tuduhan. Kerana ini biarlah pihak yang berkuasa, pihak SPRM menyiasat. Kemudian kalau ada selesai penyiasatan, dia akan hantar siasat itu kepada pihak AG Chambers ataupun Jabatan Peguam Negara, sama ada nak tuduh ataupun tidak. Biarlah kita dengan balapan dada tunggu, saudara. Okey tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi kat sini. PAS tidak akan merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calonnya, Cik alias Hamid di Kemaman. Setiap suara Agung PAS Takwin Hassan berkata langkah itu diambil memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amal rasuah bagi kawasan itu. Sehubungan dengan itu, PAS menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Takwin berkata demikian dalam kenyataan ringkas 4 renggan hari ini. Okey tuan-tuan. So, maka terbuktilah telah berlaku rasuah di PRK Kemaman, PRU 15 itu di Kemaman. Okey tuan-tuan. Mari kita terus menyokong kerjaan perpaduan PMA. Assalamualaikum.